إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan membahas salah satu daripada ajaran yang menjadi ancaman kepada negara kita dan juga kepada umat Islam umumnya, ialah satu ajaran ataupun seruan yang dinamakan dengan nama Millah Abraham ataupun Millah Ibrahim, yang mana kelompok ni dia sekitar 5 hingga 6 tahun di negara kita. Saya cerita sikit tentang bagaimana keluarnya pengharaman tentang Millah Ibrahim, baru kita pergi kepada apa dia Millah Ibrahim. Kalau kita tengok permulaan keluarnya bunyi Millah Ibrahim ni ataupun adanya ajaran ini ialah sekitar tahun 2013, yang mana kalau kita tengok dalam kes pertama yang disebut ialah adanya penangkapan ataupun adanya aduan. Sebelum pada penangkapan tu ada aduan, iaitu aduan yang telah dibuat di JAIS Jabatan Agama Islam Selangor, tentang satu orang suami ni dia mengadu ke JAIS. Isteri dia ni terlibat dengan satu fahaman yang pelik, iaitu fahaman yang menolak amalan salat fardu 5 waktu ni. Dia hanya salat pada waktu pagi dan petang, dan dia hanya mendirikan qiyamul lail. Bila mana dia perasan benda tu pelik pada isteri dia, yang mana isteri dia ni kerja sebagai seorang kerani sekolah di Selangor, lalu dia buat aduan, dan bermula daripada itulah kajian kes mulai dibuat. Maknanya sekitar tahun 2013, dan dia pergi lebih dahsyat, iaitu sekitar tahun 2014 hingga 2016 tu adanya penangkapan pengikut kepada ajaran Millah Ibrahim ni, terutamanya di dua buah negeri, iaitu di Pahang dan juga di Selangor. Maknanya pada waktu tu cerita tentang Millah Ibrahim ni mulai panas. Jadi pada 19 November 2014 adanya mesyuarat Ahli Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan, bukan mesyuarat Ahli Majlis Fatwa Negara ataupun kita sebut dengan Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia yang umum, apa semua tak lagi dibincang pada waktu tu. Jadi dia keluarkan fatwa Millah Ibrahim ni sebagai ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada akidah Islam. Selain pada tu diikuti oleh Selangor yang telah diwartakan pada 17 September 2015, maknanya setahun selepas daripada tu, dan seterusnya dikeluarkan pula oleh Lembaga Fatwa Negeri Sarawak tahun 2016, dan juga Negeri Pahang pada tahun yang sama, dan juga Negeri Sembilan pada 2017. Untuk Perlis ni tak keluar apa-apa lagi pandangan tentang Millah Ibrahim ni takat mana.
Tapi ianya ialah satu kelompok yang mulai mendapat tempat di negara kita ni. Okey. Itu secara umum. Maknanya nak sebut fatwa tentang kesesatan kumpulan ni dah ada. Fatwa tentang kesesatan kumpulan ni dah ada. Okey. Kita pergi kepada di mana asalnya millah Ibrahim ni. Malam ni kalau sempat kita bincang dua. Satu millah Ibrahim, satu Qadiani. Kalau sempatlah Qadiani tu. Okay. Tapi kita fokus yang millah Ibrahim ni. Okay. Millah Ibrahim ni dia bukan berasal di negara kita, tapi dia datang daripada negara jiran iaitu Indonesia. Yang peringkat awalnya tidak menggunakan nama millah Ibrahim, tapi dia guna nama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Itu nama awal dia. Kemudian dia ubah nama jadi Gafatar. Gafatar tu ialah ringkasan kepada Gerakan Fajar Nusantara. Lepas tu baru terkenal dengan nama Millah Ibrahim ataupun Millah Abraham. Tapi lebih dikenali dengan Millah Ibrahim. Siapa yang asaskan gerakan ini? Iaitu gerakan yang namanya Al-Qiyadah Islamiyah ataupun Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara, ataupun Millah Abraham ataupun Millah Ibrahim ni, ianya diasaskan oleh satu orang lelaki yang namanya Ahmad Musaddiq. Itu nama dia, orang Indonesia, asal daripada Jawa Barat. Apa yang ada dalam inti ajaran ini? Dia gabung semua. Dia gabung yang Islam, dia gabung yang Yahudi, dia gabung yang Kristian. Dia gabung semua sekali itu. Lalu dia beri nama kumpulan dia orang Qiyadah Islamiyah. Ni nama awal. Lepas pada tu baru ubah namanya nama Melayu, iaitu Gerakan Fajar Indonesia, selepas difatwakan sesat oleh Majlis Ulama Indonesia pada tahun 2009 dengan nama Qiyadah Islamiyah tu. Lepas pada tu tukar lagi nama Millah Ibrahim. Cuma yang di Malaysia ni yang paling latest iaitu Millah Ibrahim ataupun Millah Abraham. Okay. Dan ianya telah duduk di bawah kajian kes, bukan setakat orang kata apa di dalam kelompok jabatan-jabatan agama ataupun bahagian penyelidik jabatan agama, bahkan dia masuk dalam kajian kes pihak kepolisian dan ketenteraan. Dalam polis dipanggil I8, counter terrorism. Sebab apa? Sebab dalam Millah Ibrahim ni dia ada beberapa ciri yang ada unsur teroris. Okay. Millah Ibrahim ni dia akan jalankan 6 konsep dia. Konsep pertama, sirrun. Sirrun maksud dia dakwah secara rahsia. Konsep kedua ialah jahrun, iaitu dakwah secara terang-terangan. Konsep ketiga ialah hijrah, iaitu berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Dia punya konsep tu memang diambil dalam perjalanan sirah Nabi lah. Okay. Yang keempat, qital. Sirrun, jahrun, hijrah, qital. Okay. Lepas pada tu yang kelima, futuh. Qital maksudnya perang. Futuh maksudnya ialah kemenangan ataupun pembukaan. Dan yang keenam ialah khilafah. Itu yang last. Jadi projek dia daripada sirrun, dakwah secara sir, nak pergi kepada khilafah, tertegaknya khilafah. Okay. Cuma dari segi progression, dari segi pergerakan, kumpulan ni dia berada di tahap yang keberapa? Okay. Dia sekarang ni berada di tahap yang keempat, iaitu qital. Dia orang dah ada persiapan untuk perang. Dia orang ada tempat, hatta di negara kita dan juga di negara jiran. Tempat tu menjadi tempat latihan. Tempat tu menjadi satu ladang besar untuk tanam apa-apa saja benda yang boleh ditanam, terutamanya makanan, untuk tujuan bekal peperangan nanti. Sebab hijrah, dia orang dah hijrah dah. Dia orang dah hijrah daripada Jawa Barat, berhijrah ke Kalimantan. Dia orang hijrah ke Kalimantan, walaupun ada penentangan daripada penduduk Kalimantan. Okay. Dan di Malaysia ni dia ada fasa hijrah, dan dia dah aim beberapa kawasan untuk dijadikan sebagai medan perang. Antaranya Kalimantan, Sabah, Sarawak. Mana di Malaysia masuk dalam tu dalam dia punya projek peperangan itu. Okay. Sebab itulah bila mana sebut saja perang, sebut saja kelengkapan persenjataan ni, maka pihak-pihak ketenteraan dan juga pihak kepolisian dah jadi kes dia orang lah. Memang bergerak untuk
pastikan ada tak ada. Dan sebab benda ni dia menyerang kepada kebanyakannya pelajar universiti yang tidak ambil aliran agama. Okey, saya nak baca pada awal, siapa Ahmad Musaddiq ni dan apa cerita sehingga dia boleh buat kelompok ni kelompok Millah Ibrahim ataupun Qiyadah Islamiyah ni. Okey, kita tengok sejarah dia. Dia satu orang yang dilahirkan pada 21 April 1944. Masih lagi hidup ada. Dan dia mula mendalami agama ni ialah ketika mana dia join satu kelompok di Indonesia, namanya ialah Kelompok Negara Islam Indonesia. Nama pertubuhan tu, dia berbai'ah dengan pertubuhan tu sekitar tahun 80-an. Dalam rekod dia sebut tahun 1987. Okey, ini first dia nak kenal agama, Ahmad Musaddiq ni. Okay. Bila mana dia join NII ataupun Negara Islam Indonesia ni, apa yang ada dalam Negara Islam Indonesia ni, pertubuhan apa? Okay. Ia ialah sebuah pertubuhan yang juga menjadi kontroversi di Indonesia. Pertubuhan ni, pertubuhan NII ni lah. Okay. Kerana dalam pertubuhan NII ni adanya anggota jemaah daripada kelompok tertentu yang dinamakan dengan nama KW9, ringkasan daripada Komandan Wilayah 9, yang diorang ni berpengkalan di Jawa Barat, khususnya pesantren Az-Zaitun. Situ diorang buat apa, diorang ajar apa yang ada dalam inti kelompok diorang ni. Okay. Yang ada dalam kelompok diorang ni ialah satu kelas pengajian Al-Quran yang ada kaedah penafsiran sendiri yang tak jelas, dan dia tafsir ikut kepala dia sendiri. Memang dia tolak semua tafsir muktabar, semua dia tolak. Sebab itulah gerakan Millah Ibrahim di Malaysia ni, dia bergerak atas nama kelas-kelas pengajian tafsir Quran. Itu yang bahaya tu. Sebab dia tak buat perkumpulan umum, dia buat dengan kaedah kelas tafsir Quran. Dan kadang-kadang dia guna perkataan kelas tafsir dan tadabbur, tapi tadabbur ikut kepala. Sebab tu kita akan tengok bila mana dia sampai dekat part surah Sabak. Surah Sabak ni surah cerita tentang Nabi Sulaiman dengan puteri ataupun Ratu Bilqis. Bukan puteri, Ratu Bilqis ataupun Balqis. Dia bincang kerajaan Nabi Sulaiman. Last sekali dia kata apa? Sebenarnya tapak istana Sulaiman tu bukanlah jauh daripada kita. Tapak istana Sulaiman tu ada di Indonesia. Di mana? Di Candi Borobudur disebut situ. Sebab tu tuan-tuan tengok, dia ada satu video dia buat di YouTube. Dia cuba orang kata perungkaikan balik fakta sejarah. Walaupun kalau kita tengok di Yaman ada tempat nama dia Ma'rib. Ma'rib ni lah tempat lembah. Kawasan tu dikatakan kesan peninggalan istana Ratu Bilqis. Dia sempadan dengan negara Oman, Ma'rib tu. Lembah yang orang kata apa, yang subur. Kita pernah dengar madu sidir. Dia main situ. Dia main di kawasan Ma'rib tu. Sebab itu ada satu lembah sidir, tempat penghasilan madu yang terbaik. Sidir tu pokok bidara. Maknanya lebah tu dia akan ambil bahan daripada pokok bidara tu, lalu dia keluarkan madu. Okay. Itu kawasan yang dikatakan masih belum exactly lagi betul situ. Okay. Jadi kelompok ni dia berasal daripada NII, Negara Islam Indonesia, yang dalam NII tu adanya satu kelompok nama dia Komandan Wilayah 9 yang berpusat di pesantren Az-Zaitun. Mudah ceritanya di Jawa Barat. Okay. Dia punya poin utama kumpulan ni, dia akan ambil Quran sebiji dot dan dia tak akan hiraukan hadis. Dia samalah macam golongan Quranis ataupun kita panggil di Malaysia ni anti hadis. Tapi anti hadis dia tidak ada pergerakan untuk siap siagakan tentera. Tak ada. Dia tak ada ke arah tu. Yang ni dia ada ke arah tu. Sebab tu kalau tengok dakwaan yang kata tahun 2013 yang satu orang suami tu pergi buat aduan pada JAIS, kata isteri dia ni tak salat, melainkan salat pada waktu pagi dan petang, dan juga qiyamul lail. Sebab memanglah Quran sebut macam tu pun. Allah Ta'ala kata aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Dirikanlah salat pada awal pagi dan juga di akhir siang
dan juga dirikanlah salat pada tengah malam. Sebab memang kelompok ni dia tolak salat 5 waktu. Salat ada 3 saja. Awal pagi, akhir malam ataupun akhir siang, awal malam. Lepas pada tu salat malam. Itu. Penentuan rakaat pun tak ada. Okay. Nanti kita akan sebut kat mana dia campur-campur lagi. Okay. Selain pada tu dia sebut sini, Ahmad Musaddiq bila mana dia duduk dalam, sebelum dia keluarkan, sebelum dia buat qiyadah Islamiah ataupun Millah Ibrahim ni, dia duduk bergabung dengan kumpulan NII tu ataupun kumpulan yang duduk di pesantren Az-Zaitun tu. Okay. Lepas pada dia duduk dengan kumpulan ni, dia rasa ada benda tak kena dengan kelompok yang dia tengah join ni, NII ni, ataupun KW9, Komandan Wilayah 9, ataupun nama lain dia panggil Panji Gemilang, macam-macam lah nama dia, macam-macam nama dia tukar. Okay. Akhirnya dia keluar pada tahun 2000 dan dia buat satu kelompok dia sendiri yang nama Al-Qiyadah dulu, belum lagi Qiyadah Islamiah, nama dia Al-Qiyadah. Okay. Pada waktu tu dia mulai aktif, dia menyebarkan fahaman dia, dan dia telah buat satu benda besar. Sebelum dia keluar dengan dakwaan Qiyadah Islamiah tu, dia pergi bertapa di satu gunung di Bogor, di Jawa Barat. Gunung tu nama dia Gunung Bunder. Duduk situ berapa hari? 40 hari. Okay. Yang nak jadi cerita karutnya sinilah Ahmad Musaddiq ni. Okay. Turun pada Gunung Bunder tu, dia kata waktu dia bertapa di Gunung Bunder selama 40 hari tu, apa yang dia tengok? Dia telah didatangi oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. 3 orang datang. 3 orang datang ni kata agama yang telah dianuti, yang telah diamalkan di Nusantara ni, Islam ni, semuanya tak betul. Agama ni telah dicampur aduk waktu runtuhnya kerajaan Abbasiyah dulu. Yang ni yang kami 3 orang datang ni bagi tahu dekat kamu ni nak apa betul yang baru balik. Dan orang kata apa, dia punya pattern baru ni, dia ambil Kristian sikit, dia ambil orang kata apa, Yahudi sikit, dan dia juga ambil Islam sikit. Dia macam ada pluralism, tapi pluralism agama ni dia rai semua agama. Yang ni dia khusus pada agama Samawi saja, iaitu Kristian, Yahudi dan juga Islam. Okay. Jadi bila mana dia buat pengakuan tu, lalu dia naik lagi satu stage, satu tingkat, dia membuat pengakuan dia telah menjadi Rasul utusan Allah Azza wa Jal, berdasarkan satu ayat dalam surah Yunus. Ayat berapa? Iaitu ayat yang ke-47. Allah Ta'ala sebut walikulli ummatir rasul, setiap umat itu ada utusan. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist, bila mana datang pada mereka utusan, maka mereka akan diperintahkan untuk disusun ketenteraan dia, negara dia tu dengan keadilan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Dia punya style, pattern dakwaan dia sama macam Tuhan Harun ke, sama macam agama ataupun ajaran sesat yang ada di Malaysia, yang memang asal tempat kita. Cuma macam kita selalu dengar lah cerita-cerita ajaran sesat ni, antara benda yang dia orang akan buat ialah pembinaan kultus, dipanggil. Pembinaan kultus ni apa dia? Membina pengaruh diri dulu. Bina pengaruh. Bina pengaruh dengan membuat dakwaan-dakwaan yang menggemparkan, lalu membuat dakwaan-dakwaan yang pelik, disusuli dengan ada benda pelik pada diri dia. Okay. Saya cerita pada tuan-tuan puan-puan. Okay. Pattern ajaran sesat ni dia ada 2 jenis. Yang pertama, dia akan datangkan dengan benda pelik yang boleh mengelabui orang yang belum lagi join. Macam mana? Dia guna sihir. Itu pattern pertama. Pattern pertama dia guna sihir. Pattern kedua dia guna dadah yang orang duk menagih dadah tu. Itu pattern kedua. Sebab tu dalam setengah-setengah ajaran sesat ni, sebelum dia ceramah, apa dia buat? Dia buat jamuan dulu. Bagi nasi, jamu macam-macam. Dalam makanan tu ada letak dadah. Kita pun khayal, berhalusinasi. Waktu dia ceramah, kita halusinasi dah. Dan dia pun kata, tak apa, tak payah balik, tidur sini je. Itu pattern. Saya tak kata semua, tapi pattern kebanyakannya macam tu. Okay. Waktu dia duduk ceramah tu, kita sudah dipengaruhi dengan benda lain dalam badan kita. Apa saja dia sebut,
apa saja yang kita dengar, otak kita akan khayal macam mana yang kita dengar. Kalau dia kata dia ni macam tu, mata kita tu nampak dia tu something. Ini ialah normal bagi orang yang terkena pengaruh dadah. Itu biasa. Yang kedua ialah yang pertama tadi ialah sihir. Itu normal. Okey. Jadi apa-apa saja ajaran sesat di dunia ni mesti akan ada unsur ni. Tak akan sunyi pada dua unsur ni. Sihir, dadah. Sihir, dadah. Dadah tu bukanlah dadah yang sintetik dia bagi. Kadang-kadang dadah yang orang kata apa, dadah yang masih lagi datang daripada bahan-bahan yang organik. Ganja ke, apa sajalah. Benda-benda yang boleh masih lagi orang kata apa boleh. Ataupun dia gabung dua. Dadah tu dia boleh pengaruhi kita. Dadah tu dijampi pula dengan sihir. Lagi kau dadah tu jadi. Jadi kita halusinasi pun ikut macam apa yang dia nak. Itu ialah normal. Okay. Cuma dalam millah Ibrahim ni dia tak sebut benda tu. Dia tak sebut Ahmad Musaddiq ni dia ada benda-benda pelik tak. Orang terpegun pada dia ialah pada kepetahan dia bercakap. Sebab tu Nabi sebut inna minal bayani lasihra. Orang yang pandai bercakap ni dia macam kena sihir orang yang dengar tu. Tak ada kelebihan apa. Cuma rasa sedap dia dengar. Sebab tu tuan-tuan tengok sehari dua ni di media sosial, orang pecahkan tembelang satu orang penceramah daripada Pantai Timur. Angkat diri. Penceramah tu dah lama dah. Dikenali daripada dulu lagi. Angkat diri cerita dia dipuji oleh orang ni, dipuji oleh orang ni. Kita yang dengar di rumah dengan telefon kita tak rasa apa. Tapi kalau kita duduk dalam majlis dia lain perasaannya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok video dia, waktu dia kata Ambo ni sikit, tuan-tuan tahulah orang negeri mana kan. Okay. Bila dia sebut macam tu orang yang ada bawah Allah. Kena apa orang tu? Dia kena apa yang jadi macam tu? Tuan-tuan dengar kuliah saya, tuan-tuan tak buat perangai macam tu. Tapi dia orang yang duduk tu macam tu dia jadi. Dia zoom apa kita tak tahu. Okay. Secara umumnya waktu dia kata dia ni macam ni, dia ni macam ni, secara umumnya apa yang dia sebut tu bukanlah benda yang cerdik sangat pun, tapi orang rasa hebat. Sebab apa? Kepetahan. Sebab tu satu orang yang ada kebolehan dalam pementasan awam, boleh bercakap depan orang, tak ada gugup, tak ada rasa takut, tidak ada benda-benda yang menyekat dia waktu dia nak bercakap. Sebab tu antara benda yang orang boleh bosan dalam ceramah ni, penceramah tu terlalu banyak sebut dia putus. Orang kata apa, dia tak sedap, tone dia tu tak selari. Okay. Tapi kalau orang tu dia mengarut, dia bercakap macam orang jual ubat pun dekat NAT, tapi sedap. Sebab tu kita tengok orang yang jual ubat dekat NAT tu pun orang pergi, orang tak beli pun. Sebab dia bercakap tu sedap. Dia bawa dengan bekas ular dia, ular tak keluar sampai ke habis jual pun, tapi sedap dengar. Cara dia bercakap tu sedap. Okay. Jadi ini juga antara elemen-elemen yang ada. Jadi Ahmad Musaddiq ni dia ada kepetahan, dan kebanyakan geng-geng ajaran sesat ni macam tu lah. Sebelum ni pun saya dah cerita sini tentang ajaran batiniyah yang awal, iaitu ajaran hakikat insan yang dibawa oleh ajaran kerajaan langit oleh Ayah Pin. Dari segi pendidikan Ayah Pin memang fail, tapi apa kebolehan dia yang boleh melemahkan orang yang mendengarnya? Kepetahan dan unsur sihir yang ada. Itu ialah benda yang tak dapat dinafikan. Untuk kes Ahmad Musaddiq ni, millah Ibrahim ni, kepetahan. Dari segi penggunaan unsur sihir ataupun unsur dadah tak disebutlah dalam ni. Okay. Kita tengok apa lagi yang dia sebut dalam ni. Dia kata, selepas dia mengaku dia jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa di Gunung Bunder di Jawa Barat tu, dia pun mengaku dia Rasul berpandukan ayat 47 surah Yunus. Lalu ajarannya pada waktu tu mulai berkembang cepat dengan sebab kepetahan. Sehingga setiap kali dia pergi tempat baru, paling koman dia boleh tarik pengikut baru 1000 orang. Terus boleh rekrut. Dan setiap bulan peningkatan tu ada. Dan ajaran dia mulai tersebar bukan hanya di Jawa Barat, tembus ke Jawa Timur, pergi ke Sumatera, pergi ke Jogja, pergi ke Riau dan Sulawesi. Maknanya keseluruhan kepulauan Sumatera tu dia conquer semua. Sumatera tu besar. Okay. Dan masuklah ke kawasan Kalimantan. Okay. Akhirnya
Bila mana dia buat dakwah dia tu, dakwah dia, kita tak panggil dakwah lah, kita panggil dakwah dia tu, dia duk buat, dia pergi kepada stage, dia naik lagi satu tangga, dia dakwa dia dapat wahyu. Wahyu yang dia dapat ialah ilham untuk menerangkan ayat Quran. Dia macam sama style yang orang duk bongkar sehari dua ni, yang daripada Pantai Timur tu. Dia kata Ambo ni boleh mic, boleh kecek gapo. Cara dia cakap tu sedap kan. Orang Pantai Timur ni kalau sembang memang sedap pun. Okey. Dia kata Ambo boleh mic wi Quran gapo, wi ayat gapo, boleh bahas lalu. Padahal karut kan. Saya lama tak cakap Pantai Timur ni, jadi jugalah. Okey. Dia kata beri mic boleh kecek selalu. Okay. Karut. Ini karut. Mana ada ilmu yang dapat dengan kaedah macam tu? Nabi sebut innamal ilma bitta'allum. Ilmu tu kena dengan belajar. Dia tak boleh datang macam tu. Tapi sebab apa orang boleh ikut? Kepetahan. Itu saja. Petah. Tak sangkut. Itu saja. Okey. Kemudian Ahmad Musaddiq ni, dia kata dia dapat penafsiran, pemahaman yang benar terhadap ayat Quran. Walaupun penafsiran dan pemahaman ayat Quran itu diambil daripada kelompok lama yang dia tinggal dulu, iaitu NII, Negara Islam Indonesia, ataupun di Pondok Pesantren Az-Zaitun tu. Okay. Dia ambil sikit-sikit. Okay. Lalu selepas dia punya ajaran dia ni mulai berkembang pesat, pihak pemerintah di kawasan yang diruduk tu, Jakarta Selatan, kawasan tu, okay, telah tangkap dia, bicarakan dia di mahkamah, dan akhirnya dijatuhkan hukuman di penjara selama 4 tahun sebab menghina agama. Maknanya pihak otoriti agama pandang serius di sana pun. Okey. Lalu pada waktu tu, lepas pada dia masuk jail, dia dah bebas, dia tukar ajaran dia, tak lagi nama qiyadah, dia bagi nama lain, iaitu nama Millah Abraham, yang bermaksud agama asal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebab dia orang anggap agama yang diamalkan oleh orang Islam di Nusantara ni, termasuklah di tempat kita, ialah agama yang dah terpesong, yang sudah tercemar, tidak lagi tulen. Lalu mereka, orang kata apa, buat dakwaan, dan mereka masih lagi bawa dakwaan. Ahmad Musaddiq dan pengikut dia yang ada ni masih lagi mempercayai dia ni sebagai Rasul akhir zaman, dan dia telah gelarkan diri dia dengan nama Al-Masih Al-Maw'ud. Bukan Al-Masihud Dajjal, bukan. Al-Masih Al-Maw'ud. Tu dia bagi nama dia. Okay. Sehingga pengikut-pengikut baru yang nak masuk kelompok dia ni disuruh untuk syahadah, untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi pengucapan 2 kalimah syahadah dia tu confirm lah lain. Kalau kita tengok apa yang dia suruh sebut, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, tu samalah, wa asyhadu annal masihal maw'uda rasulullah, merujuk pada Muhammad Ahmad Musaddiq tu sendiri. Okey. Mereka mendakwa bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi telah diseleweng selepas kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah kerana peperangan antara Mongol ke atas Baghdad tu pada waktu tu, dengan terbuangnya kitab-kitab khazanah umat Islam yang terdahulu. Oleh itu ajaran yang ada sekarang, yang kekal sekarang, ialah ajaran yang palsu. Jadi dia ni datang untuk baiki balik, untuk islah balik. Akhirnya bila mana kelompok ni dah guna nama Millah Ibrahim, tiba-tiba dia orang mulai mendapat keahlian yang ramai. Sangat ramai lah, orang masuk ramai. Okay. Dan ahli pengikut dia nak buat satu pertubuhan yang lebih konkret lagi, yang lebih kuat lagi. Lalu ditukar nama dengan nama baru, iaitu Gerakan Fajar Nusantara. Itu bila? Pada tahun 2011, Ogos 2011. Ataupun nama singkatan dia GAFATAR, Gerakan Fajar Nusantara. Okay. Peringkat awal, dia orang tidak tonjolkan projek keagamaan, tapi dia orang lebih kepada aktiviti sosial, kebajikan, tolong orang, bantu orang, apa-apa semua. Sehinggalah tahun 2013 dia mulai berkembang. GAFATAR telah tersebar ke seluruh Indonesia. Maknanya daripada Qiyadah Islamiah tukar Millah Ibrahim jadi GAFATAR. Okay. Perkembangan kumpulan ni pesat, dan akhirnya tahun 2015 mereka telah buat kaedah baru, naik ke stage terusnya. Daripada 6 konsep dia orang tu, dia orang hijrah. Tadi kita dah sebutkan sirrun, jahrun, hijrah. Dia orang hijrah daripada Jawa Barat, daripada Kepulauan Sumatera, dia orang berhijrah ke Kalimantan Barat untuk menjadikan ini tempat baru. Mereka buat struktur.
Tapi secara umumnya perpindahan ini ialah ada niat untuk mengambil tampuk pemerintahan negara, iaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Itu nama rasmi bagi Indonesia. Maknanya ada niat untuk ambil pengurusan. Lalu dia lantik beberapa orang rapat dia, iaitu Andri Cahya. Ini yang orang-orang kanan kepada Ahmad Mossadegh. Ada yang kata dia ni anak kepada dia. Okey. Dan dia lantik naik presiden, maknanya dia orang dah ada, orang kata apa, dia punya pengurusan yang sistematik sikit. Okey. Kemudian dia buat perkampungan di Kalimantan, dan sedikit demi sedikit penganut yang daripada Kepulauan Sumatera berpindah ke Kalimantan. Semuanya berpindah ke Kalimantan, duduk di sekitar kawasan tersebut. Okey. Dan bila mana dia orang dah ada perkampungan, dia orang dah ada macam-macam, orang kata apa, macam-macam akses, pada waktu tu ramai orang rasa terganggu dengan ajaran yang dia bawa. Akhirnya apa jadi? Fatwa-fatwa pengharaman dia orang diangkat balik, dan yang terjadi ialah penduduk Kalimantan marah kepada kelompok ni, Ghafatar ni, dan akhirnya dia orang telah bakar tempat tinggal dia orang, tanaman-tanaman yang diusahakan, dan pada waktu tersebut sekitar 1000 lebih dihalau keluar, dan kontroversi itu telah menjatuhkan kelompok Ghafatar ini ataupun Millah Ibrahim ni. Okay. Secara umumnya pada tahun 2016 dia tukar lagi nama dengan nama lain. Nama lain pula. Nama lain ialah Negara Karunia. Nama lain dia, Negara Karunia Tuhan Semesta Alam. Itu nama kelompok, nama baru pula. Jadi dia banyak nama. NKSSA ataupun NKSA, itu sebutan Indonesia. Okay. Pada tahun yang sama diangkat lagi beberapa pemimpin pada waktu itu, dan dalam masa yang sama pemimpin-pemimpin utama telah didakwa di mahkamah di sana. Antaranya Ahmad Mossadegh, Andri Cahya tu, dan ada satu orang lagi, dan telah dijatuhi hukuman lah beberapa 3-4 tahun juga boleh jatuh hukuman. Okay. Cuma nak ceritanya sekarang, macam mana dia boleh masuk ke Malaysia? Macam mana dia boleh masuk ke Malaysia? Okay. Kalau kita tengok gerakan Millah Ibrahim ni sudah mulai diambil posisinya oleh beberapa pusat pengajian di negara kita ni untuk dibuat kajian. Antaranya ialah USIM di Negeri Sembilan ada tulis tentang isu kelompok ni. USM Penang pun ada tulis. Okay. Kalau kita tengok bermula daripada, tak boleh nak trace bila start tu, bila berlakunya, tapi secara umumnya ianya bermula daripada tahun 2013. Dia menyusup masuk. Okay. Dia menyusup masuk. Okay. Kalau kita tengok menurut apa yang ditulis dalam jurnal, beberapa jurnal, antaranya jurnal daripada USIM apa semua ni, dia bermula dengan membawa dakwah tu kepada pelajar-pelajar di universiti, membawa logik-logik yang dirasakan ada munasabahnya untuk diterima. Dan kalau kita tengok pada waktu tu, dia punya dakwah tu sama dengan apa yang dibawa oleh anti hadis lebih kurang, iaitu nak balik kepada ketulinan yang asal, iaitu Quran, nak balik pada yang tu, nak duduk situ. Sehinggalah berlakunya persidangan di beberapa negeri, fatwa di negeri masing-masing untuk menjelaskan Millah Ibrahim ni apa. Bahaya dia di mana? Bahaya dia ialah duduk pada qital, perang tu, sebab dia telah iktiraf kita ni sebagai syirik dan kafir. Kita semua ni lah yang tidak join dia orang ni syirik dan kafir, dan mereka telah ada ribuan pengikut, bahkan telah merebak ke negeri-negeri lain. Kalau di Pahang tu, dia duduk di kawasan sekitar Besrah, Cerating, itu border dengan Terengganu tu, Kemaman apa semua tu, tak jauh pun. Jadi ini ialah tempat, sebab situ dia ada apa nama ni, UIA yang medik, bukan UIA Gombak tu, UIA Kuantan. Di situ dia punya penyebaran dia di situ. Sebab dia tak fokus kepada orang belajar agama. Kalau orang belajar agama, dia boleh tepih lah yang ni. Dia fokus kepada orang-orang yang duduk di bidang profesional dan yang memang minat kepada benda-benda yang logik dan tolak benda-benda karut. Sebab Millah Ibrahim, dia tak ada buat benda-benda karut, dia tak ada. Okay. Cuma dia nak kita Islam, dia macam ni tuan-tuan, dia macam lebih kurang dengan apa yang berlaku di negara kita
pada isu gerakan kelompok Al-Maunah Bukit Sauk Perak, sama saja. Dia nakkan, orang kata apa, dia rasa pemerintahan sekarang dah problem, dia nak tampuk tu biar kita yang urus, jangan bagi pada orang lain. Okey. Jadi sampai ke sekarang ni, dengan sebab kalau kita tengok tak sampai separuh lagi negeri-negeri di Malaysia ni yang mengeluarkan fatwa tentang millah Ibrahim, tapi ianya ialah gerakan yang paling kata apa, paling arus perdana lah sekarang. Sekarang ni antara yang kata apa, yang masih lagi hidup dan aktif ialah millah Ibrahim. Dia bergerak dengan nama kelas pengajian Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran. Jadi sekarang dia jadi makin takut orang kita. Orang kita ni bila sebut Quran, memang orang kita minat kelas pusat pengajian Quran. Tak ada orang tak nak. Dan memang kelompok ni dia boleh baca Quran, dia boleh baca Quran. Cuma dia bawa penafsiran Quran dengan kepala otak dia sendiri. Sedangkan Nabi sebutlah hadis, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang tafsir Quran dengan kepala dia sendiri, maka telah siap tempat balik dia dalam neraka. Itu ialah yang kita boleh tengok dalam millah Ibrahim. Poin dia satu je. Poin dia ialah nak keluar daripada kongkongan agama dan rasa nak menjadi ketua. Yang saya tengoklah pattern ajaran-ajaran sesat ni macam tu lah. Dia nak menguasai juga politik negara tu. Sebab tu dia ada buat perancangan-perancangan tempat. Dia ada buat tempat yang dia rasa. Dan sekarang ni dalam hasil maklumat yang didokumentasikan, dia kata mereka sedang mempersiapkan ahli untuk berperang, yang mana peperangan tu dijangka akan berlaku di Sabah, Sarawak ataupun Kalimantan. 3 tempat tu yang dia orang target. Maknanya ini ialah satu, dia bukan hanya bercakap tentang sesat gitu je, tapi dia bawa kepada mengganggu ketenteraman agama. Okey. Masa ada lagi, saya nak cerita sikit tentang ajaran Qadiani. Yang ni dah lama lah, tapi masih lagi wujud. Qadiani secara umumnya ialah satu ajaran yang telah disahkan keluar daripada Islam, bukan ajaran Islam. Walaupun namanya Arab. Kalau tuan-tuan tengok logo Qadiani ni, logo dia menara masjid. Qadian ni ialah nama tempat. Qadiani ni nisbah pada Qadian, nama tempat di Punjab, di India. Punjab ni orang-orang Sikh lah, orang India yang bukan kulit gelap, orang India yang macam Arab sikit lebih kurang. Ni yang jenis pakai serbau Sikh, kawasan tu lah Punjabi punya kawasan. Okey. Diasaskan oleh satu orang yang terkenal, Mirza Ghulam Ahmad. Cuma yang ni dia lagi lama di Malaysia. Saya cerita sikit lah, nak cerita satu persatu rasa macam tak sempat semua. Okey. Yang menjadi kontroversi di Malaysia ni ialah bila mana ianya pernah dianggotai oleh satu orang tokoh besar dalam agama kita, di negara kita ni, iaitu Pendeta Za'bah. Yang ni mungkin kita jarang tahu. Okey. Sekitar tahun 1940, 1940 ni, kelompok Qadiani ni dia datang. Dia mula datang di mana? Dia mula datang di Penang dulu. Di Malaysia ni first negeri yang dia sampai lah di Penang. Lepas pada tu baru dia pergi ke tempat lain. Sebelum pada Penang dia pergi Singapura. Okey. Dia orang terkenal dengan satu akhbar yang dia orang keluarkan, iaitu Islamic Review. Bagus idea yang ada dalam akhbar, ataupun dia macam kata apa, majalah lah. Sehingga Pendeta Za'bah ni telah melanggan majalah ni selama 22 tahun. Lama. Pada waktu datangnya khalifah dia orang ke Malaysia ni, Za'bah pergi jumpa dengan dia. Kita pergi lalu azan dulu.
kita sebut sikit lagi kita sebut tentang Qadiani ni. Bila mana Za'bar ni minat dengan majalah yang ditulis oleh Qadiani ni, ataupun dia orang namakan dengan nama Ahmadiyah, sehingga melanggan majalah Islamic Review tu. Dan pada waktu tu Za'bar ni dia baik juga dengan gerakan pembaharuan di tanah Melayu ni, terutamanya yang dibawa oleh Profesor Hamka Mustafa Abdul Rahman daripada Gunung Semanggul, Perak, dan beberapa orang lagi lah, menyebabkan dia dapat maklumat tentang kat mana tak kenanya kelompok Qadiani ni. Pada waktu tu yang jadi wakil di Malaysia ni nama dia Khwaja Kamaluddin. Sekarang ni dia punya khalifah dia ialah cucu kepada pengasas dia, Mirza Ghulam Ahmad. Yang jadi khalifah dia ialah, sekarang ni kau tengok dalam catatan ni dia kata Mirza Masrur Ahmad. Cuma saya nak cerita, nanti kita akan cerita detail lagi akan datang lah. Okay. Nak ceritanya, pada tahun 2018, Mahkamah Tinggi Shah Alam, Mahkamah Sivil, dia berikan keputusan kepada desakan kelompok Qadiani di Malaysia ni untuk kebebasan diorang beraktiviti, dan diorang dah keluar daripada daripada undang-undang syariah. Maknanya diorang diibaratkan macam bukan Islam. Kita tak boleh ambil tindakan lagi sebab diorang ni dah macam Hindu, dah macam Buddha dah pun. Dan diorang ada pusat diorang di Batu Cave, Selangor. Ada orang-orang Melayu kita yang wakafkan tanah situ, sehingga ada pusat nama dia Baitul Salam di Kampung Nahoda, Batu Cave, Selangor. Okey. Cuma yang ni saya rasa kalau sebut Qadiani orang perasan lah. Orang tak rasa pelik sangat. Okey. Yang jadi problemnya dia ada NGO kebajikan dia orang. Nama dia Humanity First. Yang ni telah dirasmikan oleh khalifah dia sekarang, iaitu Mirza Masrur Ahmad ni. Okay, pada tahun berapa saya tak ingat. Cuma di Malaysia ni dia ada nama Humanity First Malaysia. Dia punya slogan dia orang, serving mankind, maknanya berikan bantuan pada orang. Okay. Kalau tuan-tuan ingat lah, ketika mana berlakunya banjir Selangor tahun 2021, baru lagi. Okay. Kelompok ni ataupun NGO ni antara NGO yang banyak memberi bantuan kepada mangsa banjir di Selangor. Tapi diorang ni ialah Qadiani. Diorang bukan, sebab negara kita dah kata dia bukan Islam, kita kata dia bukan Islam lah. Diorang dah bukan Islam. Dan diorang juga banyak membekalkan alat perubatan waktu berlakunya kekangan COVID 2 tahun yang lepas di Hospital Sungai Buloh. Sebab Hospital Sungai Buloh ni antara hub untuk COVID ni lah. Okay. Cuma kalau tuan-tuan tengok lambang dia, tak nampak lah macam sesat tu, sebab lambang dia tu lambang moden. Okay. Kalau tengok lambang Qadiani yang lama tu, kita pun tak rasa nak join lah. Okay. Cuma dia orang ialah kelompok yang ada gerakan dakwah. Cuma yang specialnya dia orang ni, dia orang dah kebal undang-undang syariah. Dia orang tak ada kekangan syariah. Tapi dia orang, nanti kita akan sebutlah pada kali akan datang kesesatan dia di mana. Macam biasa dia orang mengaku Tuhan, dan ada perpecahan dalam kelompok dia orang apa semua ni lah. Cuma kalau tengok Za'bar waktu dia dah sedar dekat mana tak kena tu, dia ada tulis dalam satu buku dia, buku Za'bar tulis, iaitu buku yang bertajuk Asuhan Budi. Dia sebut yang mengelirukan dalam ajaran Ahmadiyah Qadiani, dia kata ialah mengakui mereka ialah ada Rasul, pemimpin mereka tu Rasul, sedangkan Rasul yang penghabisan itu ialah Nabi Muhammad. Maknanya Za'bar clear dalam bab tu. Walaupun peringkat awal Za'bar ni dia baik lah, sehingga Za'bar yang bawa pergi sampai ke Taiping mana tepat. Okay. Cuma nak katanya ini ialah gerakan yang masih lagi aktif, telah keluar daripada kongkongan undang-undang syariah, tapi dia menggunakan Quran sebagai salah satu sumber induk dia orang. Cuma dia orang tidak diiktiraf sebagai Muslim lagi. Dia orang disebut sebagai Ahmadiyah ataupun Qadiani. Dia bukan tarekat, dia ajaran dia orang. Dan mengakulah tentang akhir zaman apa semua, dia ada buat progression lah isu ni. Okay. Cuma nanti kita akan sebut pada kali akan datang. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk kali ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.